Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-140 dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim, menggunakan kitab ini. Seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahagikan pengajian kita ini terbahagi kepada dua bahagian, bahagian Qamus Al-Quran dan juga bahagian Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Qamus Al-Quran ada satu pengajian yang sangat penting untuk menguasai kosakata ataupun vocabulary mufradat di dalam Al-Quranul Karim. Kita telah pun berada pada pusingan yang kedua dalam Qamus Al-Quranul Karim, iaitu mencari dua kotak merah yang mana perkataan ini tidak sekerap. 3 dan juga 4 kotak merah yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita sambung pada muka surat yang ke-203. Dua kotak merah iaitu sambungan semalam daripada perkataan waw qaf ain. Waqa'a yaqa'u boleh dua, iaitu jatuh pun boleh, iaitu berlaku pun boleh. Kalau awqa'a yuqi'u, makna menyebabkan berlaku. Waqa'atun adalah kejadian, peristiwa. Mawaqi' tempat terbenamnya bintang. Tempat terbenamnya bintang. Itu penggunaan yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan apa yang kita sedang bincang iaitu waqa'a yaqa'u. Tuan-tuan lihat, waqa'a masdar adalah wuqu'an. Waqa'a yaqa'u wuqu'an, maksudnya mensabitkan sesuatu. Nak beritahu peristiwa tersebut berlaku. Ataupun maksudnya juga boleh suqutu syai', jatuh sesuatu. Al-waqi'ah. Al-waqi'ah, waqi' ni makna realiti. Waqi', perkara yang waqi' makna perkara yang realiti, yang sebenar, yang berlaku sekarang kan. Itu waqi'. Kalau al-waqi'ah la tuqalu illa fi syiddah wal makruh. Al-waqi'ah adalah satu peristiwa, perkara yang tidak akan berlaku melainkan dalam situasi perkara peristiwa yang susah, yang pahit, yang tak suka, yang tidak disukai. Sebab itu banyak perkataan yang datang dalam Quranul Karim daripada lafaz waqa'a datang dalam bentuk azab, dan juga syada'id, iaitu azab yang keras, hukuman. Contoh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey, nampak? Waqi'ah, waqa'at, waqa'ah. Waqa'ah daripada waqa'ah juga, waqi'ah. Tuan-tuan lihat juzuk 27 suratul waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okey, juzuk 27, tuan-tuan buka dalam 7 lay, 6 lay satu muka surat. 6 lay plus 1 page. Muka surat 534, ayat pertama dan juga kedua. Apabila terjadinya waqi'ah, waqi'ah hari kiamat. Hari kiamat sudah pasti benda yang susah, benda yang pahit, benda yang tidak disukai, sebab huru-hara berlaku pada ketika itu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Mana laisa, bukanlah, liwaqa'atiha, pada peristiwa tersebut, kadhibah, pendustaan. Mana realiti pasti berlaku.
Kemudian di dalam juzuk yang ke-29 tuan-tuan, dalam suratul Ma'arij, juzuk 29, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Muka surat 568. Ayat yang pertama, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Waqi' mana realiti, mana asalnya. Tapi di sini seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Sa'il, orang yang bertanya telah bertanya bi'adzabin waqi', iaitu azab yang pasti berlaku. Okey. Mana waqi'? Sifat kepada azab. Dari segi Arab, na'at kepada azab. Jadi nak bagi tahunya waqi' ini adalah perkara yang makruh dan juga syada'id yang tidak disukai. Perkara yang pahit. Wuqu'ul qaul, waqa'a yaqa'u wuqu'an. Wuqu'ul qaul, makna al-qaul dinisbahkan kepada al-wuqu' dinisbahkan kepada qaul, maksudnya adalah husul. Husulu mutadammanih, makna terhasil lah sesuatu tu. Contoh di dalam Quran, wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Surah apa tu sebelum suratul Qasas, suratul Namli, juzuk yang ke-20. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Tuan-tuan buka maksudnya apa waqa'al qaul? Bila waqa'a wuqu' dinisbahkan kepada qaul, maknanya wajib dan pasti azab yang dijanjikan kerana kezaliman mereka. Kemudian wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Surah yang sama, surah tu apa? An-Naml. Tuan-tuan buka dulu juzuk 19. Tuan-tuan akan lihat juzuk 20. Tuan-tuan lihat pada muka surat 384. Di sana suratul Namli juzuk 20, muka surat 384, pada ayat ke-82 sekali, pada ayat ke-85 pun sekali ada waqa'a, lepas dia al-qaul, maknanya pasti. Okey, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah zahir amarat al-qiyamah, tanda-tanda hari kiamat, yang mana allati taqaddam al-qaul fiha, yang telah terdahulu perkataan padanya, telah tetap. Tuan-tuan lihat terjemahan ayat ke-82. Apabila perkataan, iaitu ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku, telah pasti telah berlaku kepada mereka, mana telah zahir kepada mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan di sini maksud apa? Iaitu ketentuan datangnya masa kehancuran alam. Itu tanda hari kiamat lah, amaratil qiyamah. Okey. Salah satu daripada tanda kehancuran alam apa dia? Iaitu keluar sejenis binatang dabbah, binatang yang melata. Dan disebut ayat ni dabbah akan keluar. Itu salah satu daripada amarat al-qiyamah.
Okey, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian wa waqa'al qawlu, ayat ke-85, dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka kerana kezaliman mereka, iaitu telah pastilah ketetapan ke atas mereka. Okey, ketentuan ke atas mereka. Al-qaul makna ketentuan, ketetapan, waqa' makna berlaku dan juga pasti. Nampak bila mana waqa'a selepas dia al-qaul, qaul, makna waqa'a dinisbahkan kepada qaul, makna berlaku ataupun pasti. Qaul tu bukan perkataan, makna ketetapan, ketentuan daripada Allah. Boleh juga maknanya telah zahir. Tengok bergantung kepada ayat. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytuha أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Surah apa dia? Juzuk ke-8 Suratul A'raf, juzuk yang ke-8 juzuk yang ke-8 akhir. Betul Suratul A'raf. Tuan-tuan lihat di Suratul A'raf juzuk ke-8. 9 line juzuk 8. Okey. Muka surat ke berapa tu? Muka surat yang ke-159, ayat yang ke-71, Suratul A'raf. Dan dia berkata, sesungguhnya sudah pasti ke atas kamu akan ditimpa azab. Mana telah pasti ke atas kamu daripada Tuhan kamu rijsun wa ghadab, azab dan juga kemurkaan daripada Allah. Jadi di sini waqa'a, kita dah bagi tahu dia untuk perkara asyada'id wal makruh, perkara yang tak disukai, perkara yang pahit. Waqa'a telah pasti. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Juzuk ke-11 ni, 16 plus 1 page. Surah apa? Surah Yunus. Tuan-tuan lihat di sana pada muka surat yang ke-214, ayat ke-51, asumma idza ma waqa'a amantum bih, waqa'a amantum bih. Okey, waqa'a. Kemudian adakah tu adakah? Summa kemudian ma waqa'a setelah terjadinya, apabila telah terjadinya. Terjadinya apa tu? Terjadinya azab. Wa amantum bih, baru kamu nak beriman. Amantum bih, bila dah berlaku azab baru kamu nak beriman. Jadi waqa'a ni telah datang, telah berlaku, telah turunnya azab. Okey. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, digunakan perkataan waqa'a di sini adalah untuk takkid, menguatkan, penegasan lil wujub, bagi kewajipan tu. Seperti mana Allah Ta'ala guna haqqan alaina. Haqqan alaina telah pasti, maknanya sebagai taukid, penegasan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Haqqan ala makna pasti, sebagai ayat penegasan, taukid. Begitulah juga berlaku pada suratul Nisa, tak salah, juzuk yang ke-5. Tuan-tuan lihat tu, juzuk yang ke-5, 6 line plus 1 page. Tuan-tuan lihat suratul Nisa.
Ayat yang ke-100, muka surat 94. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waqa'a. Tuan-tuan lihat, barang siapa keluar daripada rumahnya, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Dengan maksud berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Maka pahalanya telah berlakulah, pahala telah tetaplah, pahala di sisi Allah telah pasti. Bila mana dinisbahkan waqa'a, dinisbahkan waqa'a tadi, kemudian lepas itu ada kalimah Allah, makna dinisbahkan kepada Allah, maka makna ayat tersebut adalah untuk taukid, penegasan. Ada ayat faqa'u lahu sajidin, makna bersegera mereka sujud. Faqa'u lahu sajidin. Apa makna faqa'u lahu sajidin? Dekat surah apa tu? Sekejap, tuan-tuan lihat dulu. Kalau ada dalam suratul, sebelum Zumar, suratul Sad, kalau ada, kita lihat dulu. Saya cuba usahakan dulu, kalau ada saya bagi tahu lah. Kalau tak, tuan-tuan cari. Okey, suratul Sad ada. Ayat yang ke-72. Muka surat 457. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ayat 72. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadian, iaitu Allah Ta'ala, kejadian Nabi Adam AS, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka Allah Ta'ala kata, aku telah meniupkan roh ciptaan aku kepadanya. Okey, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Kamu apa? Tunduk, sujud kepadanya. Faqa'u, daripada waqa'a yaqa'u, tuan-tuan, waqa'a fi'il madhi, yaqa'u fi'il mudhari', fi'il amar qa' fi'il amar, fa tu fa al-jawab, fa jawab. Apabila kamu telah sempurnakan, maka qa'u, kamu semua sujudlah, fi'il amar. Qa' fi'il amar, anta qa'u antum, kamu jatuhlah sujud untuk kepada Nabi Adam. Nampak? Jatuhlah, sungkurlah sujud. Mana di sini maksudnya bersegeralah sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Okey? Kemudian kita terus lihat kepada perkataan yang berikutnya. Apa perkataan berikutnya? Untuk waqa'a yaqa'u ini, dia ada kadang-kadang dipanggil sebagai tauqi'. Tuan-tuan biasa dengar tauqi', surat-surat rasmi, ar-risalah ar-rasmiyah, surat rasmi, kemudian di bawah tu ada tauqi'. Tauqi' ni makna tanda tangan, sign, tanda tangan. Itu daripada waqa'a yuwaqqi'u tauqi'. Kalau di sini tauqi' ada yang bermaksud kita panggil apa? Kesan.
di atas apa tu, di atas belakang unta, kesan. Kesan bulu dia lah. Mungkin bila mana letakkan barang, ada orang duduk dan sebagainya, ada kesan, itu dipanggil tawqi'. Ataupun asarul kitabah fil kitab, kesan penulisan dalam kitab. Bila kitab sudah pasti di dalamnya meninggalkan kesan penulisan. Wa minhu ustu'ira at-tawqi' fil qisas. Okey, kadang-kadang dipinjam tawqi' ini dipinjam pada qisas. Makna untuk qisas ni makna apa? Kalau cerita qasas cerita, tuan-tuan rehat balik apa makna qisas. Kalau qasas, qasasul anbiya, makna kisah nabi-nabi, daripada plural daripada qissatun. Okey, kita lihat lagi untuk pengajian kita pada pagi ini, iaitu perkataan waqa'a. Waw kaf hamzah, itu perkataan kata dasar lah. Ittaka'a yattaki'u, iaitu tawakka'a yatawakka'u. Ittaka'a makna bersandar, tawakka'a makna bertongkat. Samalah bersandar, bertongkat. Cuma sandar ni selalu orang lebih kepada bersandar belakang. Sandar belakang dia, bersandar. Macam kerusi disandarkan belakang. Kalau bertongkat ni lebih kepada sama ada tongkat itu sendiri ataupun kita bertongkat tangan. Okey. Itu ittaka, tawakka, bertongkat. Maka tuan-tuan boleh lihat di dalam kamus kita lihat waqa'a. Waqa'a ni sebenarnya daripada perkataan wika'. Wika' ni mana apa? Ikatan sesuatu, ribatu syai'. Ikatan sesuatu. Qad yuj'alul wika' isman, kadang-kadang dijadikan wika' ni satu nama. Suatu nama bagi sesuatu yang diikat padanya, pada apa yang dijadikan sesuatu padanya, maka diikat ia. Jadi wika' ni mana satu ikatan atau benda yang diikat. Okey, kadang-kadang dijadikan wika' ni adalah nama bagi benda yang diikat. Okey. Auka'a maknanya apa? Maknanya adalah auka'a fulanan, makna aku menjadikan untuknya tongkat. Aku menjadikan untuknya benda yang boleh ditongkat. Makna aku bagilah dia tongkat ke apa ke. Okey. Tawakka'a 'alal asa, makna i'tamada biha, dia bersandar, berpegang, bergantung kepada itu, bertongkat kepada itu. Wa tashaddada biha, dan bukan tongkat biasa-biasa. Maksud dia kalau tak ada tongkat tak boleh nak berdiri dia. Memang berpaut pada tongkat. Okey, Allah Taala berfirman, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Juzuk yang ke-16 surah Taha. 6 line surah Taha. Juzuk 16 6 line. Mana? Pada ayat berapa tu? Pada ayat ke-18. Muka surat 313, ayat ke-18 surah Taha. Nabi Musa berkata, apa dia? Ini adalah tongkatku, hiya asaya atawakka'u 'alaiha, aku akan berpaut, bertongkat padanya ketika berjalan. Wa ahushu biha, aku akan pukul daun dengan tongkat ni. Ala ghanami, untuk kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga dia ada keperluan lain juga tongkat ni. Dalam hadis menyatakan kana yuki baina Safa wal Marwah. Nabi telah yuki baina Safa wal Marwah. Apa maksud yuki? Auka yuki, kana yuki baina Safa wal Marwah. Ma'nahu yamla'u ma bainahuma sa'yan kama yukassiqa'u ba'dal mil'. Iaitu Nabi yamla'u ma bainahuma sa'yan. Jadi Nabi akan penuhi jalan antara Safa dan Marwah tu sa'yan, berjalan dengan laju.
Ada sebahagian tempat Nabi akan berjalan dengan laju. Okey. Kalau kita pergi umrah haji, kita akan lihat ketika Safa dan Marwah ni ada lampu yang berwarna hijau, ada permulaan dan ada akhir. Itu kena laju sikit jalan. Ada dalam hadis juga, iaitu la tuki fayuka alaih, la tuki fayuka alaik. Jangan kamu bakhil, kerana akan dibakhil kepada kamu. Bila kamu bakhil dengan orang, orang lain akan bakhil dengan kamu. La tuki fayuka alaik. Okey. Kemudian perkataan apa lagi? Sekarang jam menunjukkan pukul 10.10. Kita lihat dulu. Walaja yaliju. Okey, walaja yaliju mana masuk. Kalau aulaja yuliju mana memasukkan. Walijah teman atau teman simpan rahsia. Walijah ni makna satu kaum, kabilah yang rapat sangat, yang simpan rahsia. Okey, tuan-tuan lihat walaja. Walaja yaliju wulujan, makna masuk fi madiq, pada tempat yang sempit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Dakhala mana masuk juga tau, tapi walaja ni masuk fi madiq, pada tempat yang sempit. Contohnya dalam Quran, dalam suratul A'raf juzuk ke-8 juzuk ke-8, apa ayat dia? Juzuk yang ke-8. Juzuk 7. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Dalam muka surat 155 suratul A'raf ayat yang ke-40. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang takabur, tak nak terima ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, mereka tak dapat masuk syurga. Hatta yalijal jamalu, mereka tak dapat masuk syurga sampai bila? Tak dapat masuk syurga sehinggalah unta dapat masuk ke lubang jarum. Jadi maksudnya orang kafir tak boleh masuk syurga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Tak ada peluang nak masuk syurga orang kafir ni. Sebab mustahil. Ini satu kita panggil kata kiasan yang Quran, perumpamaan yang Quran datangkan, iaitu mustahil. Mustahil apa itu? Mustahil unta nak masuk pada lubang yang sangat sempit. Jadi makna orang kafir tak akan masuk syurga. Pendek katanya, orang kafir tidak akan masuk syurga. Dalam Quran juzuk yang ketiga selalu yang kita wirid tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Okey, surah Ali Imran ayat muka surat 53 ayat yang ke-27. Tulijul laila fin nahar. Kamu masukkan malam dalam siang dan kamu masukkan siang dalam malam. Masuk ni masuk yang sangat halus sehingga kita tak sedar. Dakhala masuk, tetapi awlaja yuliju memasukkan, dan masuk tersebut sangat halus sampai kita tak sedar. Sedar-sedar dah malam, sedar-sedar dah siang. Kita pun tak tahu bila pertukaran. Kita duduk rumah, keluar-keluar dah siang. Duduk rumah, keluar-keluar dah malam. Macam kita pergi shopping mall, masuk dalam shopping komplek 3 jam 4 jam, keluar-keluar hujan.
Keluar-keluar dah gelap. Okey. Dia nak memberi peringatan Allah Ta'ala yang terkib, yang susun. Alam ini ada yang malamnya panjang, ada siangnya panjang. Tengoklah kalau musim sejuk, malamnya panjang. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Tapi siapa yang berpuasa pada musim panas, agak mujahadah lah, perlukan kesabaran, ketabahan. Terutama di mana, di kawasan-kawasan belah Amerika dan sebagainya, belah-belah atas sana, maka siangnya kadang-kadang panjang sampai 20 jam ke 21 jam. Maknanya malamnya hanya 3 jam je, 4 jam je. Okey. Jadi perlukan kesabaran lah. Puasa tetap siang, daripada pagi sampai ke malam. Jadi 20 jam puasa. Okey. Walijah, iaitu kullu ma yattakhidhuhu al-insan mu'tamidan alaih, setiap sesuatu yang mana manusia mengambilnya, bergantung kepadanya. Walaysa min ahli, sedangkan ia bukan di kalangannya. Min qawlin fulanan walijah fil qaum idza lahiqa bihim walaysa minhum insanan kana walaysa minhum insanan kana aw ghairahu. Sama ada manusia ataupun bukan manusia, dia bukan di kalangan kabilah tersebut, tapi diambil dia. Seperti pemain import lah. Dia bukan warga Malaysia, tapi diambil dia sebagai tim pasukan ni. Begitu juga dengan satu kabilah, dia bukan kabilah, seseorang tu bukan kabilah A, tetapi kabilah A telah ambil dia daripada kabilah yang lain, masukkan dalam kabilah dia. Sebab dia boleh dipercayai. Itu nama walijah. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Surah At-Taubah, juzuk apa tu? Surah At-Taubah juzuk yang ke-10, 10. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Okey. Muka surat berapa tu? 18 berapa? 189, betul muka surat 189, surah At-Taubah ayat yang ke-16. Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Tidak layak orang musyrik. Ayat ke-16. 16. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja sedangkan Allah belum mengetahui siapakah orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil selain daripada Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai teman setia. Walijah, teman setia, tempat pergantungan. Okey. Kita lihat huruf waw kita hanya berbaki sekarang ini ada 2, wahaba yahabu, iaitu mengurniakan. Satu lagi wahana yahinu, iaitu rasa lemah. Wahnan, rasa lemah, itu menjadi ismul masdar. Awhana, melemahkan. Kita habiskan terus, kita tengok wahaba. Wahaba ni banyak dalam Quran. Wahaba, wahabli. Wahaba yahabu hibatan, makna mengurniakan atau memberi hibah. Tentu akan jumpa dalam kitab fiqh namanya bab hibah. Hadiah, hibah, sedekah. Tiga
tiga term ni ada perbezaan yang sangat halus. Wahaba hibah, wahaba yahabu hibatan, maknanya kamu menjadikan milik kamu, pindahkan milik kepada orang lain. Bi ghairi iwad, tanpa sebarang imbuhan ataupun upah. Kalau ada pertukaran itu dipanggil jual beli. Hibah ni bukan jual beli, bagi saja, free, bagi saja. Itu hibah. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami berikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, anaknya Yaqub, kurniakan kepada anak Yaqub. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Juzuk yang ke-13. 9 line plus 1 page ayat bawah tu, tuan-tuan lihatlah sendiri. Maknanya memberi, mengurniakan. Banyak dalam Quran. Okey. Terlampau banyak dalam Quran. Okey. Seterusnya kita lihat perkataan yang terakhir adalah wahana. Wahana yahinu makna rasa lemah. Dha'fun, lemah. Min haisul khalqu awil khuluq. Sama ada dari segi khalq, makhluk. Sebab dia lemah, dia makhluk lemahlah. Ataupun khuluq, akhlaknya. Tuan-tuan lihat dalam suratul Maryam, kaf ha ya ain sad tu, lagi kaf ha ya ain sad ayat nombor 3 atau nombor 4 tu, tuan-tuan akan lihat qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sesungguhnya Tuhan, Nabi Zakaria, sesungguhnya aku ni lemah tulang belulang, maknanya dah tua sangatlah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama dha'fu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah Al-Imran. Okey, lihat surah Al-Imran. Juzuk yang keempat, berapa lay tuan? Juzuk 4. Tuan-tuan lihat 1 lay, 2 lay, 3 lay. 3 lay plus 1 page. Apa dia? Wa ma kana qawluhum, sebelum tu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum. Wahanu pada ayat ke-146 surah Al-Imran, ayat muka surat 68. 68, muka surat 68 146 ayat dah. Mereka tidak berasa lemah akibat bencana yang menimpa mereka. Okey. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin mana apa? Wahnan ala wahnin itu juzuk suratul Luqman, kisah ibu yang mengandung lah. Semakin besar perut dia, semakin lemah lah dia. Semakin besar, semakin sarat dia, semakin susah dia. Barat. Surah apa tu? Suratul Luqman, juzuk 21. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-412, muka surat 412, ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-14 suratul Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Lemah ke atas lemah. Maknanya apa? Lemah ke atas lemah. Bertambah-tambah. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah. Okey. Auhana yuhinu muhin. Muhin tu ismul fa'il. Auhana yuhinu ihanan wa muhanan fahuwa muhinun. Muhin dalam Quran ada, dalam suratul Anfal, juzuk yang ke-11. Tuan-tuan buka juzuk 11. 9 line 11
juzuk 9 lai. Juzuk apa? 9 lai. Muka surat berapa? Muka surat 179 ayat yang ke 18. Suratul Anfal 179 muka surat. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Ayat ke-18, iaitu itulah kurniaan Allah, sesungguhnya Allah melemahkan daripada awhana yuhinu, melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Cukup sekadar itu dulu pengajian kita Qamus Al-Quran, iaitu huruf waw, menutup tirai huruf waw Qamus Al-Quran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam huruf ha dan juga huruf ya. Ada 2 huruf lagi. Kemudian insya-Allah diberikan kesempatan kita akan sambung lagi dalam pusingan yang ketiga, mencari satu kotak merah, yang mana perkataan ni amat jarang di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam slot yang kedua adalah slot tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak menyeru kepada tuan-tuan, bukalah, ambil Al-Quran, berada di samping tuan-tuan. Kita lihat halusnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak tadabburkan pada hari ini insya-Allah taala. Dalam surah At-Taubah ayat 120 dan juga 121. Tuan-tuan buka surah At-Taubah ayat 120 dan juga 121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-120 pada muka surat 206 surah At-Taubah, di sana ada perkataan illa kutiba lahum. Tuan-tuan nampak tak ayat illa kutiba lahum bih? Dan di dalam ayat ke-121 juga ada ayat illa kutiba lahum. Sampai situ je, illa kutiba lahum. Tapi pada ayat ke-121 tuan-tuan lihat illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ada penambahan amalun salihun. Apakah perbezaan dia? Tuan-tuan lihat terjemahan terlebih dahulu. Yang demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan pada jalan Allah, dan tidak menginjak suatu tempat, berpindah suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir, memijak satu tempat yang membangkitkan amarah, kemarahan orang kafir, dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Dituliskan amal soleh untuk mereka. Okey. Pada ayat 121, dan tiadalah mereka menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah berjihad, melainkan dituliskan bagi mereka sebagai amal soleh. Okey. Tuan-tuan lihat pada ayat yang pertama, ayat 120 muka surat 206 surah At-Taubah, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, dituliskan bagi mereka amal soleh. Kutiba fi'il madhi majhul, amalun soleh adalah naibul fa'il. Okey. Di ayat pasif kutiba.
Dalam ayat yang kedua, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum faqat, sahaja. Tak ada amalun soleh. Sebab apa ya? Kerana ayat yang pertama tuan-tuan lihat, di dalamnya tiada amal bagi mereka. Kehausan, nasab, keletihan. Keletihan bukan amalan, bukan perbuatan, letih. Kemudian zoma', dahaga. Dahaga bukan perbuatan. Makhmasah. Makhmasah makna apa? Kelaparan. Makhmasatun, kelaparan. Bukan perbuatan. Bukan perbuatan mereka. Kalau kita semayang, kita puasa, kita membayar zakat, itu perbuatan. Ini semua bukan daripada amalan mereka. Ghayra annahu, cumanya ditulis bagi mereka a'malan salihah. Mereka tak buat apa-apa, mereka dahaga, itu pun dapat pahala. Mereka letih, itu pun dapat pahala. Ditulis amalan salih. Adapun ayat yang kedua tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ke-121, tidak datanglah dalam ayat 121 semuanya adalah amalan. Nafaqah, nafaqah memberi nafaqah, bersedekah. Wa qata'ul widyan, iaitu menyeberang satu lembah ke satu lembah yang lain. Perbuatan tu, itu adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Kerana itu tidak disebut di sana. Kerana ini apa dia? Tidak disebut di sana perkataan kutiba lahum bihi amalun salih. Kerana apa? Kerana pada ayat 120 disebut amalun soleh, kerana itu bukan amalan soleh, itu bukan amalan, tetapi dia ditulis sebagai amalan soleh. Tapi bukan amalan dahaga lapar di jalan Allah. Tetapi ayat 121 Quran tak sebut bihi amalun soleh, tapi cukup illa kutiba lahum. Kerana manusia dah tahu bila mana nafaqah yaqta'una wadiyan, itu memang perbuatan baik, perbuatan soleh, tak perlu ditulis lagi bihi amalun soleh. Okey? Kerana apa tak perlu ditulis? Kerana itu adalah amalan hakiki. Manusia semua tahu. Tuan-tuan lihat pada akhir ayat, setiap dua ayat ni, akhir ayat 120 disudahi dengan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tak mensia-siakan ganjaran orang yang berbuat baik. Sebab apa? Ma taqaddam laisa amalan wa innama huwa minal ihsan alladhi tadkhulu fihi umumul ibadat. Tuan-tuan lihat pada ayat 120, itu bukan amalan. Itu bukan amalan. Tetapi dia termasuk ihsan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kerana dia termasuk dalam umumul ibadat, iaitu termasuk dalam bab ibadat secara umum. Tapi dia bukan amalan. Sebab itu diletakkan la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan orang yang berbuat baik, ganjaran orang yang berbuat baik, kerana dia bukan amalan, bukan perbuatan, tetapi dia adalah satu ihsan daripada Allah yang Allah Ta'ala masukkan ia dalam bab ibadat. Okey. Kemudian pada ayat ke-121 kita lihat Allah Ta'ala sudahi dengan apa? Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tengok Allah Ta'ala gunakan ya'malun. Nampak? Liyajziyahumullah, Allah Ta'ala akan membalasi mereka dengan ahsana ma kanu ya'malun, apa yang dahulu mereka ya'malun yang mereka amalkan. Tapi pada ayat 120 Allah Ta'ala tidak letak innallaha la yudhi'u amalal muhsinin, tapi Allah Ta'ala letak innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Okey? Okey. Kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kitab Al-Burhan, karangan Imam Al-Kirmani, apa dia kata? Ayat 120, ayat yang pertama merangkumi ala ma huwa min amalihim, merangkumi apa yang di kalangan di antara amalan-amalan mereka. Nampak? Wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffara
wala yanaluna min aduwin nailan. Okey. Wa ala ma laysa min amalihim wa huwa dhama' wan nasab wal masah. Okey. Dia kita lihat tuan-tuan kena baca daripada awal dia tu. Kena baca daripada mana, wala yata'una mautian. Mereka tidak memijak satu pijakan yang memarahkan, mendatangkan amarah orang-orang kafir, dan mereka tidak mendatangkan daripada satu musuh satu perkara melainkan dituliskan. Mereka tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh melainkan dituliskan. Itu termasuk amalan tu. Annal ayatal ula mustamilah ala ma huwa min amalihim la yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwin nailan. Ini perbuatan, ini perbuatan. Wa ala ma laysa min amalihim, ada yang bukan perbuatan, iaitu az-zama', zama'un la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasah, itu bukan perbuatan tetapi dimasukkan sekali, seolah-olah dia juga perbuatan. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah, kurniaan Allah, Allah taala menjalankan tempat amalan mereka dalam menerima pahala. Mana dahaga, kelaparan, kemudian apa lagi tadi, keletihan, bukan perbuatan tetapi seolah-olah Allah Taala letakkan dia di tempat perbuatan, iaitu dia juga akan mendapat pahala. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, iaitu illa kutiba lahum bihi amalun soleh, iaitu jaza'u amalin solehin, iaitu mendapat ganjaran amal yang soleh. Ayat yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-121, mengandungi apa yang itu daripada amalan, iaitu infak harta, menanggung kesusahan, maka ditulislah bagi mereka amalan kebaikan itu jelas. Sebab tu diletakkan ayat hujung, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, kerana li'annal kull min amalihim fawa'adahum ahsanal jaza. Bila mana itu perbuatan, Allah Taala nak balas lebih baik daripada perbuatan mereka. Ada pun ayat 120, Allah Ta'ala nak mesamakan sesuatu yang bukan amalan, dia juga termasuk dalam amalan yang baik. Dalam Durratut Tanzil kitab, apa dia? Ayat yang kedua 121 tadi ditulis lam yahtaj ila an yaktuba fi amalun salih li'annahu huwa. Tak perlu disebutkan pada ayat 121 ditulis amalan soleh, kerana orang dah tahu itu amalan soleh. Tak perlu disebutkan amalun soleh. Pada ayat yang pertama, ayat 120, orang tak tahu. Ma laisa bi amalihim fakutiba bi ajru mislu amalihim. Ada mislu amalihim, ditulis ganjaran seumpama amalan perbuatan baik. Nampak Jadi tak perlulah ditulis bihi amalan soleh, lam yahtaj, iaitu tidak berhajat, tidak perlu. Cuma kita katakan di sini kesusahan dalam kelaparan, kesusahan dalam dahaga, dalam keletihan, sebenarnya itu yang akan mendapat pahala. Okey, insya-Allah dalam bab tadabbur yang seterusnya kita akan sambung esok insya-Allah dalam surah Al-Baqarah. Cukup sekadar ini dulu untuk pengajian kita dalam sesi tadabbur Al-Quran Al-Karim. 2 ayat je sudah cukup hari ini. InsyaAllah tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan. Mungkin ada yang ingin mengikuti pengajian tadabbur, pengajian Qamus Al-Quran untuk memahami Al-Quran, tapi mereka tak jumpa lagi page kita.
InsyaAllah tuan-tuan tekan butang share, insyaAllah berkongsi pahala dan membuka pintu kepada orang lain untuk sama-sama untuk kita berkongsi ilmu pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita bertemu kembali pada hari Isnin akan datang, minggu hadapan, dalam siri yang ke-141, iaitu Qamus Al-Quran, juga Tadabbur Al-Quran, menggunakan kitab At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah. Okey tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu dulu. Saya memohon maaf sekiranya ada kesalahan yang ataupun terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.